Jangan sekali-kali. Mestilah mula pada hari ini kita menghadap pada Allah Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintah kepada kamu malaikat supaya kamu mengabdikan diri kepada Allah dengan ikhlas baginya sahaja agama. Dalam semua ibadat, alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Orang-orang kami berikan kepadanya kuasa memerintah negara di atas bumi. Mereka mendirikan semayang, mereka menunaikan zakat, mereka menyuruh perkara yang baik, mereka mencegah kemungkaran, dan semua urusan balik kepada Allah. Semua urusan balik kepada Allah. Wa atimmul hajj wal umrata lillah. Sempurnakanlah umrah dan haji kamu kerana Allah. Pasal apa buat umrah? Melancung. Pula-pula leluh lama buat kerja, buat umrah lah. Boleh kita tengok-tengok, tak jadi apa jawab dia. Wa atimmul hajj wal umrata lillah. Sempurnakanlah umrah dan haji kamu kerana Allah. Semuanya menghadap kepada Allah Ta'ala. Kerana semuanya akan balik pada Allah Ta'ala. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Adakah kamu mengira kami jadikan kamu begitu sahaja? Padahal kamu tidak dipanggil balik kepada kami, Tuhan kata. Mu ingat aku jadi mu ni, Tuhan kata, jadi saja je, main-main je. Lepas tu aku tak panggil mu balik, aku akan panggil mu balik pula. Kamu akan dikembalikan kepadaku. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Allah Ta'ala berkuasa. Apabila Nabi Ibrahim alaihissalam minta dengan Tuhan nak tunduk bukti kekuasaan Allah Ta'ala. Bagaimana engkau menghidupkan yang mati, wahai Tuhan? Kita akan baca selepas beberapa ayat. Kita akan temu. Tuhan kata, mudah yakin wahai Ibrahim? Awalam tu'min? Adakah kau telah beriman? Qala bala walakin yatma'inna qalbi. Ibrahim kata, bahkan aku beriman, cuma aku nak hati pun jadi tenang. Tuhan kata, mu ambil 4 ekor burung. Semelih burung tu cicang, gaul-gaul letak di beberapa 4 buah bukit. Lepas tu mu duduk sepak panggil. Ibrahim pun panggil. Habis daging bulu mari mereka. Lepas tu daging bulu tu takut balik. Jadi seperti sedia kala. Tuhan tunduk kekuasaan kepada Ibrahim alaihissalam. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahawa Nabi SAW telah bersabda, berlaku di kalangan umat zaman dahulu. Sebelum Nabi Muhammad SAW, umat zaman dulu. Seorang yang melakukan dosa, lalu dia menyesal di atas dosanya, lalu dia mewasiatkan kepada anaknya, sekiranya aku mati, baku aku, dia jadi abu. Mana tabur dia buat pun, dia kata-kata. Habis. Lalu anak dia buat sebagaimana wasiat dia. Dia bakar, lepas tu dia tabur abu dia. Lepas tu Tuhan bangkitkan dia semula. Semua abu-abu tu dikumpulkan oleh Tuhan dengan kuasa Allah Ta'ala. Tuhan panggil dia menghadap Tuhan. Tuhan tanya, mengapa kamu buat ini? Dia kata, ya Tuhanku, aku telah melakukan dosa yang sangat banyak. Aku merasa bersalah dan menyesal di atas dosaku. Lalu Tuhan mengampunkan dosanya. Ini cerita Nabi zaman dulu. Kita ni tak boleh ramai suruh anak bakar itu. Jadi Hindu pula. Itu wajib kena kena mandi, kena kapang, kena tanang. Ini syariat Nabi Muhammad SAW. Apa yang berlaku ni menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan sembahyang, maka hadapkanlah mukamu ke arah Al-Masjidil Haram, Kaabah. Dan sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu adalah benar dari Tuhanmu. Dan ingatlah Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu kerjakan. Allah Ta'ala ulang kali yang kedua. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Termasuklah umat Muhammad SAW. Bila kamu semayang, mesti hadap kiblat. Diulang 3 kali. Menunjukkan menghadap kiblat ini sebenarnya perintah daripada Allah. Wa innahu lal haqqu min rabbik. Sesungguhnya ia. Innahu. Dalam bahasa Arab, inna dengan makna taukid, makna kuat. Lal haqqu. Dalam bahasa Arab disebut innahul haqqu, sudah cukup. Innahul haqqu, sesungguhnya itu benar. Sudah cukup. Ataupun huwal haqqu, sudah cukup. Tapi innahu, sesungguhnya ia kuat. Lal haqqu, untuk menguatkan lagi dengan lal haqqu. Dalam ilmu nahwu bahasa Arab 2 kali dikuatkan ayat ini. Ini adalah sesungguhnya dari Tuhanmu, wahai Muhammad. Menghadap kiblat ni perintah Tuhan. Kerana serabut orang Yahudi, orang Kristian duduk kata macam-macam. Pasal apa ubah kiblat ni? Orang musyrikin pula, kamu pasal apa? Sekali ada situ, sekali ada sini. Hak musyrikin pula. Jangan peduli, wahai Muhammad. Ini benar dari Tuhanmu. Wa Allahu bighafilin amma ta'malun. Dan ingatlah Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Allah Ta'ala tak lalai. Di mana saat kamu berada, kena ada kiblat. Kalau tak tahu arah kiblat, ijtihad. Boleh hanggar. Kalau negeri kita nak ada arah saya jatuh. Saya jatuh tu arah kiblat. Kalau negeri belah balik, negeri barat tu arah saya naik kiblat dia. Berlaku di puak-puak yang tinggal di Hindia Barat. Orang Arab yang berhijrah di Hindia Barat. Hindia Barat ni pula yang duduk di Amerika. Amerika ni duduk belah barat. Kiblat dia kena hadap saya naik. Tapi orang Indonesia yang dibawa oleh Belanda jadi pekerja di pulau tu, menghadap saya jatuh juga. Pasal apa datuk nenek dia hadap saya jatuh? Ni jahil tak erti. Dia ingat kiblat tu hadap saya jatuh. Bukan hadap saya jatuh, hadap ke Kaabah, ke Baitullahil Haram. Diulang sekali lagi, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan sembahyang, maka hendaklah mukamu ke arah Masjidil Haram, Kaabah itu, kena hadap ke Kaabah. Ulama tafsir menafsirkan. Pasal apa diulang 3 kali? Dalam ayat 144, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Di mana saja kamu berada, hadap muka kamu ke arah Baitullah, ke arah Kaabah. Kemudian dalam ayat 149, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Di mana saja kamu keluar, hadap mukamu ke arah Masjidil Haram. Ayat 150, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Suruh hadap ke Masjidil Haram juga 3 kali. Ada ulama mengatakan dalam ayat 144 itu kepada penduduk Mekah. Penduduk Mekah yang duduk di Mekah, yang nampak Kaabah cokoh ada depan. Penduduk Mekah yang bersemayang di masjid Mekah. Dia nampak Kaabah ada cokoh, kena hadap ke Kaabah itulah. Kepada orang yang pergi Mekah, nampak Baitullah, kena hadap ke Baitullah. Duduk di mana-mana pun. Walaupun bergadak dengan seorang imam. Sembahyang di Mekah ni kadang-kadang seorang imam paling akam. Hukum dia begitu, kena hadap ke Kaabah. Semua hadap ke Kaabah. Ayat yang pertama tu, ayat 144, kepada mereka yang sembahyang dalam masjid Mekah. Ayat yang kedua, kepada mereka yang duduk di Mekah, yang jauh daripada masjid, tak nampak Kaabah. Ayat yang ketiga, kepada mereka yang duduk di luar Mekah di mana-mana sahaja. Ini mengikut pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua pula, ialah yang mengatakan bahawa yang pertama kepada penduduk Mekah. Kepada penduduk Mekah seluruhnya. Sama ada yang sembahyang dalam masjid ataupun di luar masjid. Ayat yang kedua kepada mereka yang berada di luar daripada Mekah. Seluruh dunia. Dan ayat yang ketiga kepada mereka yang musafir. Orang yang musafir dalam perjalanan hendaklah menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat ini dilonggarkan dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Di medan perang ketika berlakunya peperangan. Ketika berada dalam keadaan cemas, darurat perang, boleh hadap ke mana saja, diizinkan oleh syarak. Orang yang sembahyang sunat ketika musafir dibenarkan sembahyang di atas kenderaan.
Begitu juga orang sembahyang fardu di atas kenderaan yang ada sekarang. Tak boleh nak menghadap kiblat. Maka hadaplah ke mana saja. Diizinkan oleh syarak. Orang yang ke laut, dia hadap kiblat. Mula-mula arah kiblat. Tengok sembahyang, perahu musik. Dia pusinglah ke mana-mana dah apa-apa benda tu. Mula-mula dia hadap kiblat. Lepas pada tu, dimaafkan. Kerana kita tak boleh nak perintah laut. Laut bukan perintah kita. Diizinkan oleh syarak. Li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun illa alladhina zalamu minhum, supaya tidak ada lagi sebarang alasan bagi orang-orang yang menyalahi kamu kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Fala takhshawhum wakhshawni wa li utimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Maka janganlah kamu takut kepada mereka. Takut kepada cela mereka. Cacat cela, yang ni cela mereka. Mereka ejek. Mereka cela kita. Mereka ejek kita. Jangan peduli. Dan takutlah kepadaku semata-mata. Dan supaya aku sempurnakan nikmatku kepada kamu. Dan juga supaya kamu beroleh petunjuk hidayah kepada perkara yang benar. Jangan peduli kau orang kafir berpegang dengan agama Islam.